Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita kedatangan di Borak dengan Miro, Coach Hanif Lloyd. Coach, thank you dah sampai dekat Borak dengan Miro. Yes saja. So sepatutnya lagi awal kita berbual-bual, kita berborak-borak. Tapi Allah dah takdirkan hari ni. Yes saya. Macam tu je dah. Betul. So alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah. So banyak benda yang kita nak berbual, kita nak borak. Tajuknya hari ni pasal apa tadi tu Jenny? Inspirasi Hanif Lloyd. Inspirasi Hanif Lloyd, betul Inspirasi Hanif Lloyd. Yes. Betul. Sebab kita orang tengok banyak. Nak panggil apa Sebab Hanif boleh. Coach pun tak apa, macam mana selesa. rasa macam dahaka sebenarnya. Ni bila dah dengan cikgu dengan ni, sebab saya ni selalu ikut. Setiap pagi ikut. So rasa nak aku pun dah tak best. Yes, rasa macam menghormati cikgu kan. Yes, so kalau saya panggil coach pun coach rasa macam tak perlu, tak apa Miro. Okay. Yes, so saya panggil Hanif boleh? Boleh, tak masalah. Hanif lah Okay. Berapa lama nak dapatkan badan macam ni? Dia punya soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya berapa lama bergantung pada usaha. Lagi banyak anda usaha, lagi cepat, lagi besar hasil dia. Okay. Kalau you tanya saya berapa lama, sebenarnya saya masih belum berhenti. Saya masih belum, bagi saya tak capai target yang saya nak lagi. Saya dah buat daripada umur saya 22 tahun. So, 22? Tahun. So sekarang saya dah rasanya 15 tahun lah. Masih lagi berusaha. Tak sampai lagi macam mana yang nak ni? Mungkin serius ni? Mungkin ada orang berpendapat bahawa dia nak bentuk rupa. Okay. Saya berpendapat saya nak umur. Saya punya matlamat adalah dalam usia rezeki, kalau Allah bagi pinjamkan usia sampai 50 tahun saya nak macam ni. So bila orang kata capai target belum, saya ada lagi 15 tahun lagi. Sebab saya aim sampai 50 tahun badan saya masih macam ni. So selagi saya tak capai 50, saya tak akan cakap aku dah capai target. Walaupun saya nak badan macam ni sampai umur saya 50. Padu. Ni saya ikut. Saya ikut dah sebelum lah ya. Ada yang kecam juga saya kadang-kadang bila cakap engkau ni, lepas tu takut nanti follower Coach Hanif ni marah ni. Sebenarnya kita orang ni sama umur je. Kita orang 37 tahun sama. So sebenarnya boleh aku engkau pun. So korang tak payahlah kecam benda-benda macam ni. Hanif pun tak nak dipanggil sebagai coach. Dia inilah tawaduknya orang kan. Ni bila saya tengok kan, setiap kali video sangat-sangat sopan. Kenapa ke arah macam Assalamualaikum, hi, what's up. So sangat-sangat sopan and polite dengan audience, dengan ni, and sentiasa saya. Kenapa dengan pattern yang macam tu yang Hanif bawa? Sebab semua jodoh, pertemuan dengan semua orang tu Allah tentukan. So semua tu rezeki pada Allah. Rasa tidak menghormati Allah kalau kita buat kurang hajar atau menunjukkan tidak sopan atau tiada adab pada setiap perjumpaan. Tak kisahlah apa benda, kucing ke semut ke apa. Kalau dia tak bahayakan kita sesopan yang boleh lah, sebab semua tu rezeki. So setiap benda Allah temukan, semua orang ada sebab. So bagi saya macam tak patutlah saya kurang hajar ke atau apa. Saya cuba sedaya upaya. Kadang-kadang saya tak sedar. Mungkin waktu ni Allah jumpa saya dalam keadaan saya sedar. Kalau saya tak sedar, kadang-kadang ada saya terlepas cakap. Tapi saya cuba sedaya upaya lah untuk jaga. Sebab macam saya kata, kadang-kadang walaupun dia sebab macam saya katalah, sebab saya sayang Allah. So saya tak nak lah apa yang dia bagi pada saya, saya tak hormat. Itu dia sebenarnya. Tapi bukan ke dalam media sosial tu orang lebih suka macam lebih hype, lebih so called orang cakap aku menggunakan bahasa aku, menggunakan bahasa yang santai. So bila dalam kategori cara Hanif bawa live tu, itu lebih kepada macam formalnya. Pernah tak? Ada tak orang komplain? Tak, actually sebenarnya memang ada. Sebab kadang-kadang macam saya kata lah, ada kadang saya terlepas, saya tak terfikir. Saya cakap aku, engkau, korang, dan saya cakap. Tapi bila saya terfikir, jangan. Saya jadi. Kenapa saya buat macam tu? Macam saya kata lah,
Sebab macam mana saya cakap, macam saya kata lah, saya Allah, saya hormat Allah. So apa saja orang yang datang atau apa ini Rezeki. so saya anggap benda tu rezeki, tak kisahlah bentuk apa. So saya cuba saya payah untuk hormat setiap perkara. Saya tak nak singgung satu perasaan siapa-siapa, saya tak nak ni. Okay. Kalau orang salah tanggap tu biar, saya tak boleh nak buat apa. Tapi macam kita pun kita cuba saya payah lah. Faham. Sebab kita usaha je, Allah dah bagi pahala. So Faham. Grab rasa banyak pahala yang boleh. Terbaik. Best. Itu satu opening ataupun berbual yang untuk pembukaan ni best. Okay. Nak masuk sikit lah ni berkenaan dengan kan hari tu saya ada tengok juga beberapa soalan yang tanya yang mana sebenarnya bagus, jogging bagus ke dumbbell gym yang bagus, macam tu kan kalau nak jaga badan. Semuanya bagus bergantung pada matlamat. Apa matlamat kita? Okay. Macam orang tanya saya, saya punya peratus lemak rendah. Saya punya peratus lemak macam tak sesuai dengan saya. Peratus lemak saya 7. Kalau ikut umur saya, peratus lemak yang normal adalah 18, 20, 22, ni normal. 7%? 7%. Sebenarnya bawah lagi, 6 point something. So, ini macam Cristiano Ronaldo ni. So bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak pernah jogging. Saya dah lama tak jogging. So apa yang awak nampak saya senaman setiap pagi pukul 8 tu lah saya punya cardio, aerobic exercise. Tapi saya ada buat weight training. So apa saja senaman yang you nak buat bergantung pada preference you, apa you nak. Okay. Apa matlamat you. Okay. Matlamat saya lain, so saya tak makan. So kalau you suka jogging, buat. Itu aja ada masa, buat. You berjogging, you bersenam pun saya dah bersyukur. Kalau you tanya mana satu paling bagus, saya tanya balik mana satu you suka. Basikal, buat yang tu. Tapi orang kata jogging lebih dia. So you nak dengar cakap orang ke hati you. Kalau you tak suka jogging, macam orang sampai sekarang orang ingat saya jogging sehari sekali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak jogging. Isteri saya ajak jogging pun saya macam, alamak, Masya Allah. Ini bukan aku lah. Bukan. Saya bukan tak suka jogging, tapi saya boring. Saya macam, kau. So macam tu lah. So apa saja senaman you nak buat, buat. Yang penting you buat. Yeah. You bersenam pun saya dah bersyukur sangat. So tak ada senaman yang bakar lemak banyak, tak ada ni. Apa yang boleh bakar lemak lebih banyak kalau you boleh buat tu dalam keadaan yang enjoy dan the same time you jaga makan. Faham. Itu je. Faham. Buatlah apa-apa you nak. Betul ke untuk kita kena untuk kita tak kena penyakit. Saya tak tahu ini dalam bidang Hanif ataupun tak. Yes, tapi saya nak tanya dari segi kesihatan. Betul ke untuk kita elak daripada selalu dapat sakit, kita kena kuatkan otot? Betul ke? Kalau anda kata daripada penyakit kronik, yes. Tapi kuatkan otot pun tengok daripada segi cara. Kalau you kuatkan otot you daripada segi you telan terlalu banyak suplemen, you tak fokus pada pemakanan dan tak cukupkan tidur, tu tak membahayakan. Tapi kalau you fokus kepada you jaga semua, makan, senaman, makanan semuanya jaga, badannya jaga, cukupkan tidur semuanya. Bila otot kita kuat, kita boleh hindari kolesterol. Kolesterol atau sakit buah pinggang semua ni, it's all about your fat, peratus lemak dalam badan. Faham. So kalau peratus lemak dalam badan you rendah pun tak boleh kalau you tak enjoy. So you kena have fun, jaga badan, jaga makan, kuatkan otot anda. Saiz otot tidak menentukan kekuatan otot. Tapi you punya kepaduan, maksudnya muscle mass you yang menentukan kekuatan otot tu. Oh, tak semestinya ada. Tak semestinya besar. Muscle yang terlalu besar. Saya pun badan saya sebenarnya kecil, saya tak besar. Nak sentuh sikit boleh? Besar. Tak besar. Aku kurus. Kalau dibandingkan ya. Malunya. Janganlah bandingkan. Subhanallah. Ada sebab kenapa saya suka pakai baju macam ni, sebab saya tak nak tunjuk. Nak bagi besar. Kira baju besar so that dapat tutup semua dapat tutup. Sebab kalau saya buka nanti memang menarik perhatian terlalu ramai. Tak senang isteri tu. Bukan perempuan je, lelaki semua ada. Sama je konsepnya. Ada yang macam ni tak ada? Ada hantar DM, WhatsApp. Allahu Akbar. Okay. Saya nak into yang tu. Kan bila saya consider as Hanif jaga badan and badan yang cantik. And ramai juga yang idamkan, nakkan badan macam Hanif. Tapi kadang tak larat. So of course akan ada orang-orang yang ada banyak, kan? Ramai, setiap hari ada. Setiap hari.
Nif, apa je ayat yang kalau boleh share? Satu, sebab saya memang jenis yang fokus. Daripada kecil saya fokus. Dulu saya pernah lari fokus di mana saya ke parah yang negatif dan benda itu merosakkan hidup saya. So saya dah kahwin, dah ada anak 2 orang. So saya setiap hari saya fokus hidup saya untuk staff saya, keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, itulah. So bila saya nampak benda tu menyimpang, saya terus block. Sebab macam abang WhatsApp saya, abang tanya, saya boleh bantu. Kan? Ayat saya pertama saya apa saya boleh bantu, so you cerita. Kalau bila saya punya ayat apa boleh saya bantu, lepas tu dia punya ada yang saya beri contoh. Kenapa formal sangat saya terus block? Tak ada fikir panjang. Sebab negatif. Bukan, dia mesti akan tarik you ke arah lain. Ataupun dia kata, boleh kenal tak? Memang aku terus block lah kau. Sebab bila you dah kahwin, you kena faham hidup you 100% kepada Allah, family, keluarga, dah itu je. You jangan menyimpang. If you menyimpang, antara kesilapan macam lelaki, kita kalah dengan 3 tahta, wanita, harta. So saya lebih suka kalah dengan tahta dan harta daripada wanita. Sebab tahta dengan harta at least bagi aku sesuatu yang boleh kongsi dengan isteri aku. So, kalau aku kalah dengan wanita, Masya Allah. Tak jadi apa. Akan kalah semua sekali tu. Semua sekali. Betul. So jangan kata perempuan, lelaki pun ada yang DM saya semua. So baik saya tolak semua tu. Saya kejar benda yang lagi nyata. Wife jealous tak? Wife memang jealous. Tapi macam saya kata, saya pun jealous dengan isteri saya. Isteri saya pun, sebab saya saya pun ajar dia tips, dia pun isteri saya alhamdulillah syukur, jelita, menawan. Alhamdulillah. So ramai orang tegur. So saya rasa saya lagi jealous dengan isteri saya daripada isteri saya jealous dengan saya. So sama-sama jealous ni. So tak apalah, masing-masing jaga je tak? Masing-masing. Itu je lah. So macam tu je lah. Tapi memang sebab saya memang sangat-sangat transparent. So every time orang balas ke apa, saya memang bagi je handphone saya kat isteri saya. So macam abang balas, saya bagi je. Saya tengok yang dia cakap apa ni, so dia akan baca. So dia bertanya nak balas apa dia? Dia balas macam ni. So saya memang transparent dengan isteri saya. So tak ada yang tersorot tak apa. So kalau dia ada tertangkap ada orang WhatsApp ke apa ni, saya kata, you buat lah apa you nak buat. Pandai-pandai dia buat lah. Saya memang saya memang apa orang kata, saya malas nak, bukan malas tapi macam kita dah ada priority kita kan. Ya, betul. So saya pun tak nak ada nyuruh apa-apa dengan isteri saya. So senang hidup. Antara DM yang paling ingat sekali Hanif? Semua benda dia mati kat situ. Hello boleh kenal tak? Hello kenapa formal? Ala you ni memang mati kat situ, saya block je. Oh memang setakat tu. Memang tak ada into sex harassment. Tak ada. Memang takkan ke arah tu pun. Memang takkan sempat ke arah tu pun. Sebelum ni ada. Sebelum ni memang ada sebab saya tak sebelum tu saya tak sampai tahap ni. Bila saya dah sampai tahap ni memang saya rasa saya kena fight betul-betul. Saya kena buang benda ni. Sebab kalau 10 orang datang, 1 orang negatif atau 1 orang yang ni, apa salah kita tolak seorang tu, sebab lagi 9 tu akan positif dengan kita, so tak ada masalah. Sebab bila dah sampai tu tahap, you kena tolak benda yang menghalang you untuk capai apa you nak. Betul. Dia sia-sia je. Betul. Hanif, bila kita orang tertarik dengan satu video yang Hanif share berkenaan dengan masa tu dekat satu masjid, baru keluar kereta kan, baru keluar kereta and Hanif share dengan audience dekat luar. Inilah tempatnya dulu saya pernah tidur dekat masjid, saya pernah tidur and saya pernah kutip shilling yang ada dekat longkang. So Hanif boleh share tak? Boleh. Pasal apa tu masa tu? Masa tu saya baru je belajar bisnes. Sebab saya dah lama nak buat bisnes dan saya bekerja dengan orang. Saya penat kerja. Lepas tu hari tu saya dah macam aku nak buat bisnes ni, bisnes. So saya jatuh tu sebab saya tak salahkan bisnes tu. Setiap benda saya akan salahkan diri saya. Tengok reflect diri you. So waktu tu saya buat MLM, bisnes MLM. Multi-level marketing. Dan kenapa saya nak buat bisnes tu? Sebab saya banyak tanya orang, dia kata, you nak belajar bercakap dengan orang, join MLM. Bila saya join MLM, dia suruh saya jumpa 10 orang setiap hari. Dan masa buat MLM ni, you kena melabur kan. Saya melabur. And at the same time, masa saya tengah melabur dekat bisnes tu, saya melabur dekat bisnes lain juga. Tapi disebabkan bisnes tu menarik sepenuhnya perhatian masa saya terlupa pada bisnes lain, menyebabkan saya kerugian besar. Yang sangat-sangat besar. Kita kena tarik, semua kena. And dia paling problem. Tapi pada waktu tu, saya dapati bahawa saya ada masalah di mana saya tidak fokus. Saya rasa macam ada masalah waktu tu. Macam ada gangguan. And sebab tu saya kata waktu itu, gangguan antaranya adalah wanita. Sebab tu saya belajar pada kesilapan saya untuk tidak. So waktu tu saya memang jatuh betul.
Tapi sebab saya ingat pesan bapa saya dan saya rindu keluarga saya waktu tu, dan tapi kenapa saya tak balik rumah dalam masa 6 bulan waktu tu, sebab saya ada pinjam duit dengan Along banyak, dan saya tak nak berjumpa dengan sesiapa. Saya risau dengan keluarga saya, tak nak diorang terancam, saya tak nak ni. So apa saya buat, saya pasang matlamat aku kena buat sesuatu. And then waktu tu, masa saya buat MLM, saya asyik dengar orang cakap dropship agent, jual online. Lepas tu saya fikir balik, sebab bila saya jumpa orang kata ada bisnes tak ada modal. Saya tanya bisnes apa? Dia kata buat bisnes online. Tak ada modal. Fikir balik, apa tu? Alright. Waktu tu saya tak ada langsung handphone. Tak ada, zero. Handphone tak ada. Handphone saya setakat Nokia TT-10 je. So macam pelik. Saya punya pada tu Blueberry, saya ingat Blueberry apa tak, Blueberry Touch kat saya dah lupa. Memang tak ada layak gambar semua. So satu hari tu saya cuba survey untuk cari bisnes apa yang sebenarnya. Saya tengok Facebook. Waktu tu duit saya memang ada, tapi duit yang saya kutip. So waktu tu internet boleh RM1 ke RM2, saya lupa. Waktu tu sejam 2 jam kan. So memang saya kutip duit shilling. Saya tak adalah sepenuhnya macam ni. Sebenarnya kalau ada duit lebih memang saya akan cari makan, tapi saya simpan, saya cuba cari duit banyak untuk pergi cyber cafe je untuk search apa yang saya boleh dapat dekat ni. So saya akan buka Facebook, saya akan search sebanyak ilmu yang saya boleh untuk buat bisnes online, sebanyak boleh. So nak katakan cerita saya dekat situ, saya sebenarnya susah dalam masa 6 bulan tu, sebenarnya saya susah 2-3 minggu je. Tapi saya stay juga kat masjid tu sebab saya tak ada tempat lain. Dan masa dalam 6 bulan tu lah, selepas 6 bulan tu baru saya balik ke rumah. Baru saya mengadap dengan mak bapak saya, kata hai. Tapi bila saya balik tu, saya boleh bagi mak bapak saya seorang RM1,000, bagi duit raya, and then saya bawa anak saya, adik-beradik saya belanja makan keluar. So saya tunggu sampai saya boleh sampai tak tu baru saya balik. Tapi sebenarnya saya susah betul-betul dalam masa 2-3 minggu je. Saya ingat saya memang susah betul. Tapi selepas tu barulah saya ada dapat jual sedikit, sebab saya ada masuk dropship barang kecantikan. So dapat jual produk tu, saya dapat untung RM50. Okay, buat sesuatu. You buat sesuatu. Hanif cakap susah, masa tu susah dalam masa 3 minggu. Sesusah apa tu dia? Susah macam mana? Susah perut tu. tak makan, pening kepala, aku tak tahu nak buat apa. Sebab saya belanjakan duit yang saya jumpa bukan untuk makan sangat, tapi untuk cari ilmu. Duit yang jumpa. Siapa yang pergi masjid tu garanti akan faham. Dia ada vending machine jual air. Okay. And ada budak-budak sekolah, belajar sekolah agama tu. Tipu. Ada sekolah agama sebelah tu kan? Ya. So anda mesti faham macam mana dia dapat duit. Dia jumpa, dia akan jumpa. Jalan duduk diam. Kalau duduk diam, saya duduk diam, saya macam orang tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada orang bagi saya RM5. Kata, kita makan belum? Belum bang. Dia bagi duit, pergi makan. Tak pergi makan lah, saya pergi cyber cafe lah, cari sebanyak ilmu yang ada. Ataupun sebab sebelah tu ada mamak. Kebetulan mamak, saya ingat mamak tu ada lagi kat situ. Mamak tu pula ada wifi. TS Limau RM1.80. Beli TS Limau, lepak situ daripada pukul 12 malam sampai 6 pagi. Satu TS Limau. Sebab nak dia punya internet je. Sambung dengan Blueberry saya tengok Facebook. Cari sebanyak yang saya boleh. Cari ilmu. Masa tu. And struggle dalam masa 3 minggu. Lepas tu balik jumpa mak ayah. 3 minggu tu belum balik lagi, lepas 6 bulan baru balik. 3 minggu tu saya cari bisnes sampai saya jumpa yang handphone clone, teknologi handphone semua. Baru saya jumpa. Itu lepas 3 minggu baru saya jumpa. Masa 3 minggu tu saya dah jumpa bisnes, tapi saya buat dropship, buat makeup, buat ni orang jual. Lepas tu saya approach dia orang, saya kata, saya nak jual boleh bang? Saya macam mana dia jual? Lepas tu saya tak ada modal bang. You jadi dropship saya. Okay, you cuba promote. Saya promote. Tapi waktu saya promote, sebab saya masa-masa MLM, mereka ajar saya bercakap dengan orang. Okay. So saya pergi Mid Valley, saya cuba pergi ke rumah, saya jumpa orang tengah bekerja. Sebab saya approach orang lah, saya macam abang, saya lepak, macam ada kakak-kakak isap rokok. Lepas tu saya kata, akak saya minta api. Saya beli rokok untuk approach dia orang. Beli rokok, satu rokok tu tahanlah 2 minggu macam tu. Every time ni pak. Lepas tu saya berkira lah, saya tak isap rokok. Saya isap rokok tapi saya tahan sebab saya nak approach orang. Dia pakai rokok, isap rokok, betul abang, akak ada api. Akak kerja sini ya? Tempat ni macam best. Saya ni tak malam bang. Tapi akak kerja berapa lama dah? Lepas tu borak-borak. Kita borak-borak. Lepas tu dah. Ada yang nak beli makeup. Ada nak beli korset. Ada buat ni. So dapat lah. Saya dapat. Saya belajar bercakap dengan orang macam tu. So bila you belajar, you buat MLM, mereka dah memang ajar you untuk approach orang macam mana tu. So itu sebab tu saya cakap, if you want to belajar business, pengalaman, cari MLM. Mana-mana, you dah cukup ilmu, you buat bisnes lain. So dia ajar. So dari situ lah baru saya belajar untuk tidak rasa malu buat video. Okay. So saya jumpa pula handphone keluar, saya kata,
Kalau handphone Pro satu ni aku boleh jual 200, 100 punya dapat modal balik. Okay. Saya jual, lepas tu lah saya dapat bayar hutang saya semua dan dengan itulah saya dapat berkahwin dengan isteri saya. Berapa banyak hutang masa tu ni? Memang 200 semua habis. Sebenarnya 189 something, saya dah lupa nak dekat 200 lah. So 189 ribu? Ya. Oi, banyak pinjaman saya sebab waktu tu saya ada buat business daycare. Business daycare saya pula ambil modal 60,000. Itu belum campur kereta saya lagi 70,000. Itu belum campur lagi pinjaman lain yang saya buat. Saya buat sebanyak. Tapi daripada situlah saya belajar untuk berjimat. Jangan guna kredit card, jangan buat bisnes, buat pinjaman, you kumpul duit baru buat bisnes. Saya belajar dari situ. Okey. Pinjaman long? Long saya pinjam berapa? 20,000 ke 30,000? Bayar balik? Saya bayar balik banyak, 60 ke apa. Double. Kena tak ada berapa long. Parah. Lupa ada kamera. Lupa ada kamera. Subhanallah. Okay. So bila ada cerita macam tu MLM. So sebenarnya ada juga kebaikan MLM tu ke atau macam mana? Kesilapan yang banyak orang buat nampak semuanya ada keburukan. Jangan, walaupun ada you nampak benda tu negatif, you kena nampak kebaikan. Saya bagi contoh, MLM orang kata ni negatif. Yeah. Saya nampak benda tu, kalau saya nampak benda tu boleh bagi duit, itu benda yang paling bagus dalam dunia. You kena faham, even Presiden Amerika Mahathir pun cakap MLM adalah masa depan. Sebab tu saya percaya dia orang ni bijak-bijak. Kita je tak nampak. Kita ingat tipu orang, tipu ni kan. Yeah. Dia bukan tipu orang. Anda je yang tak boleh buat. Bagi contoh, kenapa ada master? Ada CJ master? Tak ada. Tapi ramai orang ambil. Kenapa tak ambil? Sebab you rasa susah kan? Ya. Yeah. Orang lain senang kan? Betul. You kena faham, dia bukannya susah, tapi you yang tak boleh nak buat. So jangan salahkan benda tu, jangan pandang negatif kalau you tak boleh nak buat. Saya tak boleh nak uruskan anak, isteri saya boleh. Orang tanya macam mana, weh susah Memang saya tak boleh buat, saya tak boleh buat. Tapi saya tak criticize benda tu dan saya hormat isteri saya atas sebab dia boleh buat. So jangan pandang setiap benda tu negatif sangat. Setiap benda yang walaupun negatif ada kebaikan. Allah datang benda tu. Macam saya kata, kena ingat semua benda yang jadi dalam dunia ni Allah ada sebab. So tak boleh nak criticize, tak boleh nak ni. Orang kalau you tanya saya semua benda ada kebaikan kalau you pandai olah lah, itu je. Betul. Ni kan bila orang dah dekat titik jatuh. And masa tu memang betul-betul totally MLM. Katanya sebelum cikgu Sebelum tu saya ada buat daycare. Sebelum saya buat daycare tu masa tu saya masih lagi seorang guru. Cikgu sekolah. Cikgu sekolah menengah. Sekolah menengah. Yes. Sekolah mana? Sri KDU. Okey. Okey. Bila kita dekat titik jatuh, banyak kita nak guna sebagai anasi jahat yang sampai. Macam-macam lah dugaan ni. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuatkan kita pada masa tu kita rasa macam ini ujian yang ke arah baik ataupun ini ujian yang ke arah betul ni. Kan kita macam di persimpangan dilema gitu. So bila pernah tak sampai ke satu tahap Hanif nak cari benda yang tak betul untuk gain balik duit tu. Contoh macam ni. Maksudnya macam ni. Semalam kita ada tengok. Yes, satu. Faham. Kedua, mungkin masa ni lah yang ada cerita-cerita macam boleh sebut ke? Semalam graduate satanic. So kita tengok sebab apa? Dia tengah susah. Lepas tu ada yang approach dia untuk masuk pergi dekat tempat kau boleh senang, kau boleh famous, kau boleh itu. Ada tak ke tahap tu? Sebenarnya ada banyak. Saya sebenarnya masa saya tengah susah tu pun, saya bersyukur saya didatangi dengan ramai orang. Baik buruk saya tak nak fikir, tapi ada seorang nama dia, saya nak sebut nama dia pun tak boleh. Okay, tak tapi apa. he's really good and dia ni seorang yang sangat berpengaruh. Dia ni Chinese. Chinese. Dia mengajar saya cara buat bisnes yang lagi bijak waktu tu. So dia jumpa saya masa tu kat kedai makan. Dia masa saya tengah nak buat bisnes tu, dia ajar saya macam mana buat bisnes. Dia ajar saya dan saya berterima kasih. Sekarang saya masih contact dia lagi bila perlu. So dia ni bagus. Saya ikut dia, saya jadi driver dia sebab saya tahu jalan KL. Dia ni orang Pulau Pinang.
Dia kata Dia somebody ke? dia somebody. Dia somebody. Okay. And waktu tu saya tidur dekat masjid. So tanya, kenapa kau tinggal masjid? Kenapa? Waktu tu saya memang bawa kereta mak saya Iswara. Okay. Memang, tapi yalah, lepas tu dia upah orang untuk ikut saya sebab dia nak kenal saya ni siapa. Sebab dia jumpa saya ke kedai makan. Lepas tu masa saya borak-borak ni, dia borak. Dia kata masa saya jumpa kedai makan, masa tu kebetulan masa saya jumpa dia kat kedai makan tu, dia tengah minum. Lepas tu dia nampak saya, pandang kiri kanan, tanya, "You muda tapi nampak you pening kepala, rusing, kenapa?" Cakap dengan saya kata, "Tak ada apa-apa lah uncle, I duduk sini boring saja." Lepas tu borak. Lepas tu saya tak sedar, rupanya dia terpikat dengan cara saya bercakap. Dia hantar orang untuk follow saya. Lepas tu dia kata besoknya dia jumpa saya balik, dia kata, "Kenapa you tidur masjid?" Macam ni tu? Tak adalah, I suka cara you. Dia suka cara saya bercakap. I nak you kerja dengan I, dia kata. Oh, okay. Selepas tu saya kata, sambil saya buat bisnes saya kerja dengan somebody ni sebagai driver. Sebab dia tak tahu jalan KL. Okay. Sambil saya kerja dengan dia ajar cara saya bisnes dan dia ajar saya cara bercakap dengan orang. Dia yang ajar saya setiap benda you kena hormat. Setiap benda ada sebab kenapa Allah datang. Dia kata walaupun berlaku, doa yang terbaik untuk ibu you. Yang terbaik untuk ayah you. You lahir, walaupun you cinta Allah, sayang Allah, you kena faham yang melahirkan you ni manusia. So hormat ibu bapa you walau berapa yang tak kisah berlaku pada you. So saya ingat lagi pesan dia dengan saya. Dia kata hormat semua setiap orang. So semua dia bawa saya pergi semua tempat, dia bawa dia ni. So dekat situ saya belajar cara dia bercakap, cara dia buat deal business dengan orang. Saya belajar, tengok cara dia cakap. Saya belajar. Lepas tu sampai satu tahap tu, bila saya nak buat video ke apa, dia kata, "Okay buat." Dia ajar saya macam mana nak cakap, dia ajar ni. So saya bertanya terima kasih dengan dia. So bila sampai satu tahap, dia kata, "Hanif, balik rumah." Baliklah. Lepas tu dia kata, balik ya. Lepas tu saya cakap dengan, tapi saya takut apa yang bapak. "Jangan takut, you kena ingat, you sayang." So dia suruh saya balik. Sambil saya balik tu saya masih kontak dengan lagi. Lepas tu sebab daripada dia lah saya belajar untuk buat bisnes. Dan sampai sekarang saya ingat pesan dia. Apa yang berlaku, you kena hormat semua orang. Hormat semua orang. Walaupun you nampak you benci cara orang tu bercakap, you tak suka, you kena ingat Allah hadirkan benda tu dekat you sebab ada sebab nak mengajar you. Dan dia ni Chinese, dia Buddha. Tapi saya pelik sebab dia follow betul ajaran Islam. Dia hormat. Ada satu tahap tu saya jadi driver dia, for sure dia, saya kena bawa dia pergi bar, dia minum. Orang offer saya minum, dia tak bagi. Dia marah orang tu. Dia siap bergaduh lagi dengan orang yang offer saya minum. Kejap. Sorry coach. Okay, teruskan. So macam saya katalah, benda tu memberi pengajaran lah. Okay. Sebab tu bila benda ni berlaku, sebab tu saya tak pernah, saya bersyukur sebab tu saya kata, masa saya jatuh tu adalah waktu yang paling saya seronok. Ingat, setiap kali Allah jatuhkan kita, sebab Allah nak bagi satu yang luar biasa. Sebab tu lepas saya jumpa dia, saya faham kalau saya jatuh, selepas saya jumpa dia, ada juga 2-3 bisnes saya buat dan saya jatuh balik. Tapi disebabkan saya belajar waktu tu, relax, chill, ada sebab. Dan Alhamdulillah, dari saya jatuh. Kejap coach. Alhamdulillah. Apa yang masak lah? Apa masak? Tinggal masak. Mata dah berair dah. Gatal tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pula tu batuk. Aduh. Tapi okey. Tak apa, ada air. Ni tak minum. Alah, sian dia. So itu lah sebab tu saya tak pernah fikir negatif sangat. So memanglah sebab tu saya kata 6 bulan tu sebenarnya banyak benda jadi. Okay. Banyak sangat. Seronok sebenarnya. Sebab tu orang kata susah, orang kata ni. Saya kata layan je susah sebab waktu tu lah keseronokan hidup baru berlaku. Engkau rasa sebenarnya kita rasa bahagia bila kita cuma ada diri kita. Kalau you ada duit, macam saya, kalau you ada duit, you ada ni, sebenarnya lagi banyak tanggungjawab you. Betul. Cuba you tak ada duit semua, you ada diri seorang. Itulah waktu yang paling seronok, so hargai lah. Janganlah macam stres sangat. Saya tahu kadang-kadang orang stres, orang banyak WhatsApp saya, DM saya kata susah tu. Tapi saya kata balik, duduk diam kejap. Kalau you susah, maknanya Allah suruh rapatkan diri ni. Duduk diam kejap, rapatkan diri dengan keluarga, dengan ni, so rapatkan diri. Saya rapatkan diri dengan Allah, saya solat banyak, saya banyak doa. Dia ajar saya, setiap kali masuk waktu, abang Dan, ni abang tu, dia nak sebut nama dia. So dia dah tersebut atas sikit tu. Dia ingatkan saya bahawa untuk solat. Dia ingatkan saya. Dia call saya pagi-pagi. Suruh bangun subuh. Suruh bangun subuh. Dia bangun. Tapi dia Chinese. Sebab tu saya sangat respect dia. Walaupun dalam situasi dia yang kerja dia macam mana, tapi saya respect dia. So sekarang bila dia tengok Hanif macam ni,
Dia setiap tahun baru Cina, setiap hari raya dia WhatsApp saya. Dia call saya, Hanif, buat apa? Okay. Kadang-kadang dia ada bisnes, dia kata, mau buat bisnes ni? Dia beritahu saya bisnes dia apa, kalau nak buat, buat. Kalau tak nak buat, tak apa. So dia sendiri kenalkan, sebab dia tahu saya boleh buat banyak benda. Sebab saya pun masa saya dah lepas jumpa dia, saya pun ada buat banyak projek untuk dia. Okay. Sebab dia Chinese, so dia punya bahasa Melayu dia memang best, sebab dia tak ada mengeja, so dia suruh saya lah buat paperwork semua. Somebody Ish. Sekejap kita tengok balik. Bila Hanif jatuh, Allah hantar orang lain, maksudnya Chinese, seorang Chinese yang bukan beragama Islam. And itu pun di antara ilmu ataupun trigger macam mana Hanif boleh grow balik. Yes, betul. So saya pun selalu guna juga. Saya selalu guna apa tahu? Kita kena two step back untuk kita pergi lagi jauh. Betul. So yang tu saya nampak mungkin itu yang Allah bagi petanda pada Hanif. Kau ni terlalu harsh ni sampai kau tak fokus ni. Okay, bab dia bagi satu. Hujan ribut petir. Hujan ribut petir kan. Bab terduduk. Bagi duduk kat masjid. Kalau tidak mungkin sebelum tu kita tak kerap pun dekat masjid. Mungkin. Wallahualam. Mungkin. So Allah bagi, nah kau tidur kat masjid. Lepas tu kau jumpa orang-orang yang macam ni. Kau jumpa dengan orang-orang macam ni. Ini sepatutnya. So Allah susun balik. Subhanallah, untungnya. Bagi pendapat saya pula, sebenarnya saya cakap jujur, semua orang, kita dalam Quran cakap, in the end semua orang you masuk neraka pun, in the end semua orang akan ke syurga. Okay. Semua orang akan ke syurga walaupun berlaku. So sebenarnya dalam matlamat yang saya nampak, Allah nak kita kaya. Al-Quran nak kita kaya. Semua nak kita kaya. Semua orang nak kaya. Semua orang memang sepatutnya kaya. Cuma Allah bagi pilihan. Mana you pilih? So saya bersikap terbuka. Saya terima semua benda. Okay. So tak kisah apa benda kalau saya kata, ini jatuh ni. Tak apa. Ada benda lagi best ni Allah nak bagi aku. Relax, chill. So you jatuh macam mana, kena ingat benda tu Allah sebenarnya kenapa, sebab semua benda datang dengan izin Allah. So bila you jatuh ke, you rosak macam ni, you rugi macam mana, kena ingat akan ada benda berlaku yang Allah dah memang suruh you buat benda tu. So bila every time saya jatuh, saya duduk diam kejap, memang sedih, risau, saya duduk diam kejap, saya relax, lepas tu saya dah relax, you buat macam biasa. Sebab ada benda ni. So tunggu sampai benda tu sampai. Bila benda tu dah sampai dan you untung, benda ni rupanya Allah nak buat. Alright, relax. Macam mana seorang Hanif Lloyd boleh positif sampai macam ni Sebab ada amal, ada apa? Ada pegangan apa-apa ataupun mungkin ada pesan mak ayah? Ayah saya selalu pesan, sejak saya kecil, sebenarnya saya tak adalah macam disenangi sangat. Saya even saudara mara saya pun adalah. So ada kawan-kawan saya yang tak berapa senang dengan saya sebab saya ni jenis yang introvert. Okay. Saya tak tahu nak bergaul dengan orang macam mana. So cara pergaulan saya kadang-kadang buat orang marah. Ya, okay. So kawan baik saya adalah ayah saya. Saya hidup lagi, tak adalah. Dah tak ada, dia ada lagi. So dia selalu cakap dengan saya, jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti. So saya push lah diri saya. Sebenarnya memang susah, hidup ni memang susah. Yep. Memang susah, sangat susah hidup ni. Susah hari-hari. Saya dah macam ni pun, saya sebenarnya sangat susah. Kita susah bukan sebab apa, tapi sebab kena ingat. Susah tu datang daripada Allah. Yeah. Senang tu datang, susah tu Allah berikan sebab Allah nak kita belajar dari kesusahan. Kesenangan tu adalah hadiah. Susah tu pemberian. Kesenangan tu adalah pemberian. Dan kekuatan untuk hadapi kesusahan tu, kita kena minta daripada Allah. Kita minta, dia tak akan ada. Sebab tu bila orang tengah susah, bila orang selalu tanya, Hanif saya susah. Kau tak bercakap dengan Allah. Sebab tu kau susah. Maksud saya bercakap bukan daripada segi solat, daripada segi engkau tak bercakap daripada hati. Engkau tak yakin dengan Allah. Sebab tu kau susah. Kau kena yakin.
Orang datang macam mana, orang banyak orang komen orang ni, kadang-kadang saya pun kadang-kadang video saya orang komen orang ni macam tak apa, ni Allah ada sebab ni. So relax je lah. Orang komen macam ni, tak apa, relax. Bagi saya, tak ada orang layak menegur saya kalau apa yang saya buat tu saya tahu dia positif. Saya tahu apa saya buat ni betul. Tak ada orang layak, bukan maksud saya ni saya besar no. Tapi tak ada orang layak beritahu saya untuk berhenti selain pada Allah. Selagi Allah tak tamatkan riwayat saya tak ni, maknanya Allah suruh saya berusaha. So selagi saya, you susah, you ni, selagi you masih hidup, you tenang, maknanya Allah suruh you berusaha. So jangan berhenti, ada sebab. Kalau you buat tu, you gembirakan keluarga you. Saya every time saya buat sesuatu, saya selalu fikir saya nak kena gembirakan 4 jenis orang. Isteri saya, anak-anak saya, ibu bapa saya, bapa mertua saya, dan orang yang rapat dengan saya, adik-beradik saya. Setiap video saya sebenarnya saya tak tuju pada sesiapa. Setiap video saya, setiap apa saya buat, saya tuju pada adik-beradik saya, keluarga saya. Contoh, abang dengan kakak ipar saya tengah buat bisnes. Saya bagi tips dalam video tu untuk mereka sebenarnya. Dia orang tengok tak tengok tak apa. Dan isteri saya tengok, isteri saya pun seronok, isteri saya like. Every time video saya buat, isteri saya like, isteri saya komen, maknanya dia suka. Itu target saya. Orang lain suka tak suka, saya tak bukan tak delete, saya tak malas nak tolak tepi. Sebab itu adalah keutamaan is family. Kalau dia orang suka video tu, okay. Itu je saya minta. So ada orang kalau komen negatif tak faham. Ada satu video tu saya menari dengan isteri saya duduk sebelah, orang komen banyak-banyak. Orang kata apa ni tak betul, suami macam ni. Lepas tu tapi video tu sebenarnya idea pada isteri saya. Video tu isteri saya yang minta saya buat. Dan dia seronok. Jadi orang komen negatif. Meraihkan. You bayangkan, you bagi isteri you seronok, you dapat pahala rezeki lagi banyak. Orang lain yang you tak kenal, komen negatif, you tak dapat apa-apa. Kalau orang lain puji pun, you tak dapat apa-apa. So kenapa kita nak utamakan orang lain? Saya dapat isteri kita dan keluarga kita. Kita buat keluarga kita gembira, kita dapat pahala, dapat rezeki. Orang lain komen apa-apa, orang komen puji, you takkan dapat apa-apa dengan pujian orang lain, you takkan dapat apa-apa. Pujian tu akan boleh hilang bila masa. So kenapa nak fikir pasal dia orang? Sebab tu kenapa saya sangat-sangat positif. Sebab saya, orang yang saya paling utamakan is ibu bapa saya, keluarga saya, staff saya, itu saja. Dia orang gembira sudah cukup buat saya. So setiap benda yang orang komen semua tu macam saya nak fikir, setiap benda kesusahan yang berlaku, asalkan dia orang ada orang yang merapat saya dengan saya, dah sudah cukup lah. Sebab tu saya positif. Saya bukan nak kata saya positif, bagi saya taklah positif sangat. Cuma kepala otak saya fikir macam tu. Tapi positif ni. Itulah positif. Saya tak tahu nak cakap macam ni. Sebab kalau nak kata, sebab benda ni dah mungkin dah biasa. Dah terbiasa, so saya terbiasa. Macam tak anggap apa-apa. Even isteri saya pun kadang-kadang pelik. Kenapa baik sangat? Kenapa baik sangat? Saya kata, saya bukan baik, tapi saya malas nak layan. Sebab bagi saya macam buang masa. Kalau you tanya semua orang yang saya ikut perangai, saya selalu follow orang berjaya. Kalau you ikut dia orang pun, saya bagi contoh macam Alif. Apa ni, bismillah kan. Apa ni, telajak laris. Datuk Alif. Orang banyak komen macam-macam. Dia pun tak fikir. Tapi bila mak dia komen, dia berhenti. Tengok siapa dia utamakan. Faham kan? Faham. Saya faham. So faham konsep tu. Orang berjaya hanya utamakan mereka yang dia sayang. Bukannya dia tak sayang masyarakat, dia sayang. Tapi dia yang mana lebih utama. Kan? Faham. Okey. Masa kejatuhan, masa cerita jatuh, masa Hanif jatuh tu, mana pergi kawan-kawan? Saya tak nak contact. Sebab saya tahu memang Hanif sendiri yang avoid untuk. Sebab saya tahu mereka akan menghayalkan. Lagi satu, bagi saya, biar saya susah. Sebab kalau saya minta tolong kawan-kawan, macam tak best je. Tapi at least kawan-kawan boleh bagi motivasi yang, and we need someone untuk kita bercakap. Itu masalahnya, we need someone. We need Allah, my brother. We don't need anyone, my brother. Saya perlukan isteri saya sebab isteri saya satu-satunya senyuman yang buat saya gembira. Saya perlukan anak saya sebab anak saya lah tujuan untuk saya berusaha setiap hari. Tapi kalau diorang tak ada, you nak siapa? Orang kata you perlukan, orang sampai sekarang minta saya kata motivasi. Saya kata kan, kalau benda tu penting you buat, you tak penting tak buat. Macam solat, penting buat. Kerja, kenapa penting? In the end, akhir bulan dapat gaji. Dan jangan malas, penting benda tu. So kalau kata, bang saya susah nak jaga makan lah, penting nak jaga makan. Tapi susah saya nak kurus, penting ke nak kurus? Penting. So buatlah sebab benda tu penting. So kalau you tanya saya perlukan somebody, saya bukan tak perlukan. Kita semua perlukan somebody. Saya faham. Ya. Tapi itu common untuk orang. Kita perlukan someone to talk with, untuk kita luahkan.
Tapi Hanif respon yang macam tu, so saya rasa itu ultimate. Sebab saya dah banyak kali buat bisnes dan saya dah banyak, even saya bisnes dah jatuh pun sebab kawan-kawan. Sebab kita percaya kita ni. So sebab tu saya kata, you percaya Allah, you percaya Rasulullah, you percaya isteri you dah. Manusia paling saya percaya dalam dunia adalah isteri saya. Sebab tu isteri saya cakap apa-apa, tak apa, bagi je. Sebab saya percaya isteri saya adalah peneman hidup saya yang hakiki dari dunia. Itu yang saya cakap. Sampai sekarang saya pegang dan saya berani cakap dengan semua orang. Ramai orang cakap macam-macam. So saya percaya isteri saya 100%. So kalau ada kawan, saya pun sebenarnya, sebab kalau cakap jujur, saya sebenarnya seorang introvert. Saya tak suka bercakap dengan orang sangat dan kawan saya tak ramai. Dan sekarang pun kawan saya boleh sebut kawan saya, nama diorang pun ada 4 orang je. Dan diorang ni pun bukan saya jumpa selalu. Ada yang setahun 2 kali, ada yang sampai sekarang saya tak jumpa. Bila jumpa, So bila jumpa kita macam budak-budak kan. Memang saya ada banyak. Saya boleh sebut nama diorang 4 orang ni. Dan diorang pun akan faham kenapa saya sebut. Dan mereka faham, memang diorang saya anggap kawan baik sangat. Okay. So even saya susah macam mana pun, saya tak akan minta tolong diorang. Bukan sebab saya tak nak, tapi sebab saya fikir balik, aku yang cari masalah, akulah selesaikan. And so kena faham masalah ni, kecuali kalau masalah tu melibatkan diorang, okay. Tapi kalau masalah datang, macam contoh ada orang tak suka you, kenapa? You kurang ajar. Soalan, you kurang ajar kan? You buat masalah. Kenapa cari orang? Yes. Kecuali kalau masalah tu bukan daripada you, ada orang tak suka you. Faham. You tak tahu kenapa. Okay, baru minta tolong orang. Faham. Kalau you tak tahu sebab kenapa masalah tu berlaku, minta tolong. Tapi kalau you tahu sebab tu kenapa berlaku, it's because of you, you selesaikan. You manusia. Masalah ni you puncanya. Masalah tu tak akan selesai kalau you tak mau. Jangan lari. Nice one. Aduh, rasa macam tak nak stop pula. Rasa tak nak stop pula. Kena stop. Subhanallah. Anif, so next, apa lagi? Lepas ni planning live untuk business, untuk grow lagi ke atau macam mana? Saya pun tak tahu. Sebenarnya kalau ada apa-apa lagi yang Hanif tak capai? Apa lagi yang tengah kejar sekarang? Kalau cakap jujur, saya punya matlamat sebenarnya saya cuma nak orang, saya cuma nak apa yang saya sampaikan ni memberi manfaat. Sebab every time saya jumpa orang, macam abang pun saya jumpa awak, orang selalu cakap dengan saya, Hanif, you got something to tell everyone. Macam sampai sekarang saya tak faham, bukan tak faham. Tapi macam saya kata, ini dah memang mungkin gaya hidup saya. Saya dah macam ni. Dan saya pernah diberitahu disiplin saya jaga makan bersenam tu menyebabkan saya macam ni. Tapi memang betul sebab saya percaya benda tu. So matlamat saya tak ada yang terlalu nyata macam detail. Matlamat saya senang je. Saya cuma nak keluarga saya senang tanpa susah. Saya tak nak keluarga saya stres. Itu yang pertama. Nombor 2, saya nak sampaikan mesej kepada semua orang bahawa jangan negatif sangat. Sebab saya nampak social media zaman sekarang, you want to be popular, bogel. You want to be popular, menari, gelek. You want to be popular, you do something that's betul-betul viral. Saya nak beritahu semua orang bahawa you boleh viral dengan benda yang paling remeh-temeh dan you tak perlu. You just have to be positive. Sebab saya penat sangat melihat orang lain ditindas dekat social media. Saya penat sangat. Dan semua ni berlaku sebab negativity. Dan saya nak sampaikan kepada semua orang, saya harap, saya tak tahu saya boleh buat ke tak, tapi saya harap tak. Saya punya matlamat is just I want to be like Abid Liu, I want to be like Abid Liu, but in my way. Abid Liu, saya tak boleh nak lawan sebab dia yang memang terbaik. Saya cakap jujur, memang saya sangat respect. Saya dapat jumpa dia sekali je. Itu pun tak bercakap dengan dia. Tapi saya suka persona dia dan saya sangat respect Abid Liu. Gandhi, orang-orang yang power dari segi otak, minda, positive maker. So I want to become like that. Itu je matlamat saya. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya Hanif Lloyd capai apa yang dia nak. Amin, insyaAllah. Amin. So thank you Hanif dah sampai dekat kita punya borak dengan Miro. So jangan awak punya soalan sikit. Aku punya jawapan dia banyak. Tak apa, bagus. Senang kerja saya. InsyaAllah. Senang kerja saya. Okay guys, so itu dia perkongsian, semoga dapat manfaat. Dan jangan lupa untuk buat baik dengan mak ayah. Jangan lupa solat 5 waktu. Dan jangan lupa sedekah, infak, zakat. Itu dia. So sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.